بسم الله الرحمن الرحيم. نوينا التعلم والتعليم والتذكر والتذكير والنفع والانتفاع والإفادة والاستفادة والحث على التمسك بكتاب الله تعالى وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم والدعاء إلى الهدى والدلالة على الخير ابتغاء وجه الله ومرضاته وقربه وثوابه سبحانه وتعالى. اللهم إنا نسألك فهم النبيين وحفظ المرسلين وإلهام الملائكة المقربين. اللهم اغننا بالعلم وزينا بالحلم وأكرمنا بالتقوى وجملنا بالعافية. اللهم أخرجنا من ظلمات الوهم وأكرمنا بنور الفهم. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي وسدد لساني واهد قلبي بحق سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم. Telah berkata Al-Imam Ahmad bin Zain Al-Habsyi dalam kitabnya Risalah Jami'ah pada muka surat 14, syarat sah salat. Syarat sah salat yang pertama, mengetahui masuknya waktu salat dengan yakin atau ijtihad atau dengan sangkaan yang kuat. Seandainya seseorang salat dengan ragu-ragu, iaitu ragu-ragu tentang masuknya waktu salat, maka tidak sah salatnya. Disyaratkan juga mengetahui arah kiblat. Wajib menutup aurat dengan penutup yang suci. Wajib menutup aurat dengan penutup yang suci dan halal digunakan. Wajib menyucikan pakaian, badan dan tempat solat dari najis. Wajib berdiri di dalam solat fardu bagi yang mampu. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala sayyidina Rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa man walah, amma ba'd. Alhamdulillah, segala puji bagi Allah Subhanahu wa taala yang mana telah kumpulkan kita, telah berikan kita taufik untuk membaca daripada zikir-zikir daripada karangan Al-Imam Umar bin Abdul Rahman Al-Attas. Semoga Allah Subhanahu wa taala terima daripada bacaan kita dan dijadikan asbab untuk diangkatkan segala musibah, segala ujian yang tertimpa kepada umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dijadikan juga asbab untuk diangkat khususnya wabak COVID-19 bagi daripada umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kita doakan bagi mereka-mereka yang ditimpa daripada COVID-19 agar diberikan kesembuhan oleh Allah Subhanahu wa taala dengan kesembuhan yang segera dan sempurna, dan bagi mereka-mereka yang diberikan keafiatan, kesihatan, agar Allah Subhanahu wa taala pelihara mereka daripada segala kesakitan dan segala wabak. Amin ya rabbal alamin. Pada pengajian yang lalu kita bahaskan sedikit sebanyak tentang mengetahui ataupun syarat sah solat berkenaan dengan mengetahui arah kiblat. Kita sebutkan bahawa Allah Subhanahu wa taala telah perintahkan umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam untuk mengarahkan ke arah kiblat, mengarahkan diri ke arah kiblat apabila melakukan salat. Sesuai dengan firman-Nya, fawalli wajhaka syatral masjidil haram, maka hadapkanlah wajah kamu mengarah ke Masjidil Haram. Dan kita sebutkan bahawa Nabi sallallahu alaihi wasallam sebelum berlakunya penghijrahan daripada kota Makkah ke kota Madinah, Nabi sallallahu alaihi wasallam diperintahkan untuk mengarahkan ataupun untuk salat menghadap ke Baitul Maqdis. Maka apa yang dilakukan oleh baginda sallallahu alaihi wasallam pada waktu itu adalah Nabi mengarahkan dirinya ke arah Baitul Maqdis dan juga ke arah Kaabah. Sebab apa? Sebab pada waktu itu Nabi berada di kota Makkah, maka Nabi sembahyang seakan-akan menghadap Kaabah dulu di hadapannya, kemudian di belakang Kaabah itu arah menuju ke Baitul Maqdis. Akan tetapi selepas hijrahnya baginda sallallahu alaihi wasallam ke kota Madinah, yang mana kota Madinah itu berada di sebelah utara, di bahagian utara, dan ataupun kota Madinah itu berada di tengah-tengah di antara Baitul Maqdis dan kota Makkah, maka tidak mungkin Nabi sallallahu alaihi wasallam mampu untuk menghadap ke arah dua-dua kiblat tersebut. Iaitu kalau Nabi menghadap ke Kaabah akan membelakangi Baitul Maqdis, dan kalau menghadap kepada Baitul Maqdis akan membelakangi Kaabah. Wahakadha. Jadi Nabi sallallahu alaihi wasallam sangat mengharapkan agar supaya perintah daripada Allah Subhanahu wa taala turun, agar supaya dia dapat menghadap kembali ke Kaabah Al-Musharrafah. Akan tetapi beberapa lama Nabi SAW terpaksa mengarah kiblatnya ke
Baitul Maqdis sehingga turun perintah daripada Allah Subhanahu wa taala. Naam. Dan disebutkan tentang bila berlakunya penukaran arah kiblat. Disebutkan pada suatu hari Nabi SAW menziarahi salah seorang sahabatnya yang meninggal dunia, yang berada di Bani Salimah. Maka pada waktu itu telah masuk pada waktu solat zuhur. Maka Nabi SAW pun menunaikan solat zuhur itu berjemaah di kawasan tersebut. Maka sewaktu di dalam solat zuhur tersebut, selepas selesai menunaikan 2 rakaat daripada solat zuhur, maka turun perintah daripada Allah Subhanahu wa taala melalui Jibril untuk mengarahkan kiblat, untuk menukar arah kiblat itu daripada menghadap kepada Baitul Maqdis menghala ke Baitul Kaabah, Baitullah Al-Haram. Maka berubahlah Nabi sallallahu alaihi wasallam di dalam solat itu daripada menghadap ke Baitul Maqdis menuju ke arah kiblah. Maka ikutlah makmum berubah kiblat ke arah Kaabah. Maka masjid itu diberi nama Masjid Al-Qiblatain, masjid 2 kiblat. Naam, kerana peristiwa penukaran kiblat itu berlaku di masjid tersebut. Naam, dan pada waktu solat asar, salah seorang sahabat Nabi SAW yang bernama Abbad bin Bishr, yang mana Abbad bin Bishr ini beliau dikebumikan di kota Hadramaut berdekatan dengan Tarim, yang mana beliau seorang as-sahabi daripada kaum Ansar. Maka Abbad bin Bishr selepas solat zuhur bersama Rasulullah SAW, pada waktu asar beliau solat di masjid lain ataupun di perkampungan lain, Bani Abdul Ashhal. Dan sewaktu beliau pergi ke kabilah tersebut, beliau mendapati bahawa iaitu penduduk di kaum tersebut, penduduk di tempat tersebut belum lagi mendapat khabar tentang penukaran arah kiblat. Maka sewaktu itu mereka menunaikan salat fardu asar. Lalu sewaktu mereka sedang bersalat, Abbad bin Bishr ini mengatakan, seakan-akan memberitahu kepada imam, wahai Bani Abdul Ashhal, yakni memberitahu kepada imam, inni salaitu salat az-zuhr ila jihatil Ka'bah, sesungguhnya aku sembahyang bersama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam salat zuhur menghadap ke arah kiblat. Fastadaru ilal Ka'bah al-musharrafah, maka di waktu salat tersebut mereka berubah, yakni mengubah kiblat mereka itu daripada menghadap ke Baitul Maqdis ke arah Baitullah Al-Haram. Begitu juga berlaku di beberapa tempat kisah-kisah tentang apabila sebahagian sahabat yang telah menerima daripada khabar berita penukaran kiblat itu, maka mereka semua mengikut daripada info yang diberikan. Naam. Begitu juga berlaku keesokan harinya di Masjidil Quba. Seorang telah datang ke Masjidil Quba dan mendapati mereka solat subuh mengarah ke arah Baitul Maqdis. Maka diberitahukan kepada mereka sesungguhnya kiblat itu telah bertukar ke Kaabah. Maka di dalam solat itu imam berubah kiblatnya ataupun berpaling ke arah Kaabah. Begitu juga dengan makmum mengikuti daripada apa yang dilakukan oleh imam. Wahakadha. Ini perkara yang terkait dengan penukaran Kaabah, penukaran kiblat. Adapun di Masjidin Nabawi, Nabi sallallahu alaihi wasallam yakni pada solat yang pertama Nabi solat di Masjidin Nabawi terus menghadap kiblatnya ke arah Kaabah. La ilaha illallah. Dan kita sebutkan pada pengajian yang lalu bahawa Nabi sallallahu alaihi wasallam satu hari sembahyang di dalam Kaabah. Nabi sallallahu alaihi wasallam bersolat di dalam Kaabah. Maka selepas Nabi menunaikan solat dan keluar daripada Kaabah, Nabi bersabda, ini merupakan kiblat orang-orang Islam di mana sahaja mereka berada, inilah arah kiblat yang mereka arah sewaktu menunaikan solat. Seperti mana langit itu merupakan kiblat untuk doa, arah kita menghadap sewaktu berdoa, begitu juga Kaabah itu dijadikan sebagai satu tanda untuk kita menghadap, untuk menyatukan setiap umat Islam itu agar supaya mereka menghadap ke satu arah sewaktu menunaikan as-salah. Walaupun kita tahu bahawa Allah Subhanahu wa taala itu tidak terikat dengan tempat, tidak terikat dengan waktu, kerana Allah Subhanahu wa taala yang Maha Kuasa yang menjadikan waktu dan tempat. Maka Allah Subhanahu wa taala tidak terikat kepada law of the time and place. Naam. La ilaha illallah.
Nah, jadi kalau kita berada di hadapan Kaabah atau berdekatan dengan Kaabah, dalam keadaan kita boleh nampak kiblat, maka hendaklah kita menghadap kiblat dengan bi'ainiha, yakni dengan secara tepat. Akan tetapi kalau kita berada jauh daripada Kaabah, yakni kita tak mampu untuk melihat di mana arah kiblat, ataupun kita tak mampu untuk melihat Kaabah, maka hendaklah kita berijtihad. Kita menggunakan apa-apa wasilah untuk kita mengetahui arah kiblat yang setepat yang mungkin. Menggunakan wasilah untuk mengetahui daripada arah kiblat setepat yang mungkin. Kerana ini merupakan salah satu syarat sah as-salah. Kalau orang itu salat tanpa mengetahui arah kiblat yang benar, maka tidak sah salatnya. Kalau orang tu yakni dia tak tahu arah kiblat, kemudian dia kata yallah bismillah, kita salat je ikut mana-mana, tak boleh, tak sah, kerana mengetahui arah kiblat itu merupakan salah satu daripada syarat sah as-salah. Dan hendaklah diketahui bahawa kiblat itu bukanlah hanya Kaabah itu per se. Kiblat itu bukanlah hanya Kaabah per se. Maksudnya kalau kita berada di atas bumi, yakni kita kena, sebagai contoh, orang yang berada di atas dalam kapal terbang, dia punya arah kiblat dia kena ke bawah. La, yakni Kaabah itu dijadikan Allah Subhanahu Wa Taala, ataupun kiblat itu dijadikan oleh Allah Subhanahu Wa Taala daripada Kaabah itu, dan naik ke atas 7 petala langit dan juga turun ke bawah 7 petala bumi. Maksudnya kalaulah ada orang yang duduk di bawah tanah, dalam mana pun dia berada dalam tanah, kalau dia nak sembahyang, maka kiblat tu still arah Kaabah. Sebab apa? Sebab tak perlu nak kena menghadap ke atas. Ataupun orang yang berada dalam submarine, kalau nak sembahyang, dia kena slant naik ke atas. Sebab apa? Sebab Kaabah belah atas. Ataupun orang kat langit, bila nak sembahyang, tak boleh sembahyang dekat atas kapal terbang dalam keadaan menegak. Sebab apa? Sebab Kaabah kat bawah. Jadi dia kena arah iaitu kiblat itu bukan hanya di situ sahaja, akan tetapi kiblat itu seakan-akan 7 naik ke atas 7 petala langit dan turun ke bawah 7 petala bumi. Naam. La ilaha illallah. Naam. Dan bagaimana pula seorang yang menunaikan solat itu mengarahkan badannya sehingga diterima solatnya itu menghadap ke arah kiblat. Jadi kalau seorang itu solat dalam keadaan berdiri ataupun duduk, maka apa yang perlu dihadapkan ke arah kiblat, yang perlu dihadapkan ke arah kiblat itu adalah dadanya. Dan kalau dia solat dalam keadaan baring di sebelah kanan atau di sebelah kiri badannya, maka yang perlu dihadapkan ke arah kiblat itu adalah wajahnya, mukanya. Fa in shalla mustalqiyan ala dhahri, kalau dia solat dalam keadaan berbaring, terlentang, dia baring dalam keadaan terlentang, maka yang perlu untuk dihadapkan ke arah kiblat adalah tapak kakinya, bi akhmusi qadamai. Maksudnya dia tegakkan kaki dia tu seperti jenazah, iaitu dia menegakkan kakinya itu menghadap ke arah kiblat. Naam. Dan seperti yang kita sebutkan, mengetahui arah kiblat ini merupakan syarat, kena kita tahu secara yakin. Kalau orang tu salat dalam keadaan tidak mengetahui ataupun dia ragu-ragu, ragu-ragu ni tak pasti, dia main hentam saja, tak diterima. Begitu juga kalau dia berijtihad, wa kadza law shalla ma'asyak. Begitu juga kalau dia solat main hentam je, walaupun selepas solat tu dia dapat tahu bahawa solat yang dia solat itu kiblatnya betul, itu pun dianggap tak terima. Sebab apa? Sebab dia solat sewaktu dia memulakan solat itu, dia mulakan solat dalam keadaan ragu-ragu di manakah arah kiblat. Maka hendaklah kita mengetahui daripada bila masuknya waktu dan di manakah arah kiblat dengan yakin. Maka alhamdulillah kita berada di bumi Malaysia ni dipermudahkan. Kita ada banyak masjid, ada banyak surau yang mana masjid dan surau itu dibina oleh orang-orang yang kita boleh percayai, sehingga kita boleh taklid, kita boleh ikut akan apa yang telah ditetapkan oleh majlis agama setiap negeri. Alhamdulillah ala hadzin ni'mah. La ilaha illallah. Naam. Kemudian disebutkan di sini adalah wajib untuk menutup aurat dengan penutup yang suci dan halal digunakan. Naam. Maksudnya hendaklah seseorang itu tidak masuk ke mahkamahnya Allah Subhanahu Wa Taala, tidak menghadap Allah Subhanahu Wa Taala kecuali dalam keadaan dia menutupi akan auratnya. Dan aurat yang dikehendaki untuk ditutupi sewaktu salah berbeza di antara lelaki dan perempuan. Maka aurat yang wajib ditutup oleh seorang lelaki sewaktu salat
minimum adalah di antara pusat dan lutut. Dan hendaklah dia menutupi daripada sebahagian daripada pusat dan sebahagian daripada lutut, agar supaya to make sure bahagian antara dua tu tak terbuka. Maksudnya yang wajib untuk tutup tu di antara pusat dan lutut. Akan tetapi untuk nak memastikan bahawa setiap bahagian yang berada di bawah pusat itu tertutup, maka hendaklah dia tutup sebahagian daripada pusat. Itu bahagian minimal. Akan tetapi diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala juga di dalam Al-Quran, khudhu zinatakum inda kulli salah. Yakni hendaklah kamu menghiasi diri kamu itu sewaktu as-salah. Tak ada tempat yang lebih utama untuk kita menghiasi diri kita. Tak ada tempat yang lebih utama untuk kita mencantikkan pakaian kita, kecuali apabila kita menghadap Rabb Tuhan yang telah menciptakan kita daripada ketiadaan, Tuhan Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan rezeki kepada kita, Allah Subhanahu wa taala yang telah memberi pelbagai jenis nikmat kepada kita. Maka kalau kita pergi berjumpa dekat dunia ni dengan orang-orang yang tertentu, ataupun dalam majlis-majlis yang tertentu ada dress code yang tertentu, maka apatah lagi untuk menghadap Allah Subhanahu wa taala, Tuhan sekalian alam. Hendaklah kita menunjukkan adab, hendaklah kita memakai dengan pakaian yang sesuai, dengan memakai, menghiasi diri kita ini dengan pakaian yang paling sempurna kalau boleh, kerana pada waktu itulah tempat yang paling mulia untuk kita hiaskan diri kita sewaktu menghadap Allah Subhanahu wa taala. Akan tetapi aqal syai', yang paling minimal adalah untuk menutup, bagi lelaki untuk menutup di antara pusat dan lutut. Ammal mar'atu fayajibu 'alaiha an tastur jami' badaniha. Adapun buat wanita, bagi wanita hendaklah dia menutupi seluruh daripada tubuh badannya kecuali muka dan tapak tangan. Fahadha huwa satrul aurah al-mu'tabar fi shalah. Maka ini merupakan aurat yang wajib ditutup sewaktu as-salah. Dan aurat ini daripada segi bahasa adalah segala kekurangan. Aurat ini daripada segi bahasa segala kekurangan ataupun segala perkara yang tidak kita sukai untuk dilihat orang. Adapun daripada segi syar'an, daripada segi syariah, adalah setiap perkara yang wajib untuk ditutup dan perkara yang haram untuk dilihat. Aurat itu apa? Adalah perkara yang wajib ditutup dan adalah haram untuk dilihat. Adapun perkara yang wajib ditutup ini dibahaskan dalam bab as-salah wa yahrum nazaruh, dan perkara-perkara yang diharamkan untuk dilihat dibahaskan dalam bab an-nikah. Naam. Wa yajibu an yakuna dzalika satir mu'tabar. Kemudian hendaklah penutup itu penutup yang boleh diterima, yang dianggap sebagai penutup. Maka syarat-syarat sesuatu pakaian itu sesuai untuk dijadikan untuk menutup aurat. Yang pertama adalah jirman. Hendaklah perkara yang menutupkan aurat itu adalah mempunyai essence, ataupun ini satu perkara yang menutup pakaian kita. Yang ini apa maksudnya? Menutup badan kita. Bihaitsu yamna' launul bashar. Yang ini perkara yang menutupkan tubuh badan kita itu akan menghalang daripada warna kulit kita untuk dilihat. Falau ja'a syakhsun waghtasala wa arada an yusalli fil ma' sakhin bihaitsu la tura basharatuh, naqul hadha satir laisa mu'tabar. Kalau ada orang yang dia katalah dia mandi di dalam sungai ataupun di dalam kolam ataupun dalam kolah, kemudian dia nak solat di dalam kolah tu, dia kata apa? Dia kata, khalas, aku sendiri tak dapat tengok badan aku, apatah lagi orang lain. Yang ini dalam keadaan, maaf cakap, tidak memakai apa-apa pakaian. Maka dia nak, lepas dia mandi, dia ambil wuduk dalam kolah, dia nak solat dalam kolah. Sebab apa? Dia kata tak ada orang nampak. Maka kita akan mengatakan bahawa yang ini hendaklah ada perkara yang menutup aurat. Yang ini kena ada satu perkara yang menutup aurat kita. Itu tidak cukup dengan contohnya ditutup tubuh badan kita itu dengan air yang keruh dan sebagainya, sehingga tidak nampak tubuh badan. Naam. La ilaha illallah. Ataupun orang nak solat dalam bilik yang gelap. Dia kata, okey, aku tutup lampu dalam bilik yang gelap, orang tak nampak, jadi nak sembahyang dalam keadaan tidak memakai apa-apa pakaian. Itu pun tidak dianggap sebagai menutup aurat, kerana hendaklah perkara yang menutup aurat itu dianggap sebagai jirm, satu perkara. Naam. Asyaratu tsani. Syarat yang kedua, an yakuna malbusan. Hendaklah perkara yang menutup badan seseorang itu dipakai pada badan. Hendaklah perkara yang menutup aurat seseorang itu dipakai pada badan. Falau salla, kalau seseorang itu salat
di dalam kemah yang sempit, yang kecil dan sempit, yang mana tak boleh nak muat kecuali satu orang je. Kemah tu sempit dan kecil, yang mana dia seorang je boleh masuk. Maksudnya kira menutup aurat dia, dan dia seorang je ada dalam tu, dia nak solat. Maka kita mengatakan bahawa tidak boleh, kerana salah satu syarat sebagai perkara yang menutup aurat itu hendaklah dipakai pada tubuh badan, dan bukan hanya menghalang daripada orang lain melihat dia. Itu syarat yang kedua. Kemudian syarat yang ketiga, hendaklah aurat itu apabila dia memakai daripada pakaian menutupi aurat, auratnya tidak boleh dilihat daripada arah atas ataupun daripada sekelilingnya. Maksudnya pakaian yang dipakai itu hendaklah dia pakai in such a way, dalam satu keadaan yang mana daripada atas tak nampak dan daripada sekeliling pun tak nampak. Adapun kalau auratnya boleh dilihat daripada bahagian bawah, ianya tidak akan memudaratkan, maksudnya masih sah solatnya. Masih sah solatnya. Naam. Maka dekat sini kita tahu syarat pakaian untuk menutup aurat itu dianggap sebagai perkara yang menutup aurat. Yang pertama, hendaklah pakaian itu dipakai, ataupun hendaklah pakaian itu merupakan satu perkara yang dapat dilihat, dapat dipegang. Yang kedua, hendaklah perkara itu dipakai, dan yang ketiga, hendaklah perkara itu menghalang, perkara yang dipakai itu menghalang daripada auratnya terlihat daripada seluruh penjuru kecuali daripada bahagian bawah. Naam. La budda an yakuna tahir. Dan kemudian kita sebutkan bahawa penutup itu, tu tadi kita bahaskan tentang syarat-syarat kain yang menutupi aurat ataupun baju yang menutupi aurat. Kemudian hendaklah kain yang menutupi aurat kita itu suci. An yakuna tahiran falam yajid illa satiran mutanajjisan wala yumkin tathiru. Kalau seseorang itu tidak mempunyai apa-apa pakaian, katalah dia hanya ada satu baju sahaja, dan baju yang dia ada tu pula terkena najis, maka fayusalli biduni satir, maka pada waktu ini, pada keadaan ini, barulah dia dibolehkan untuk solat dalam keadaan tidak berpakaian. Kerana apa? Kerana dalam kaedah fiqh menyebutkan li'anna satir al-mutanajjis kala satir. Kerana pakaian yang kotor itu dianggap sebagai tidak ada pakaian. Maka kalau orang tu dia hanya ada satu je baju dan baju tu najis, kotor, khalas. Semayang dalam bilik gelap, boleh. Semayang dalam kemah yang sempit, boleh. Semayang dalam air yang keruh, boleh dalam keadaan tidak berbaju. Wahakadha. La ilaha illallah. Naam. Dan kemudian disebutkan di sini halal digunakan. Hendaklah pakaian yang digunakan itu halal digunakan. Maksudnya dia memiliki daripada pakaian tersebut dengan cara yang halal. Sama ada dia beli dengan wang yang halal, ataupun dia pinjam dengan tuannya, meminta izin daripada tuannya untuk meminjam daripada pakaian tersebut, ataupun mungkin dia pakai pakaian tersebut dengan keridaan tuannya, ataupun dia dapat hadiah. Maksudnya ini keadaan-keadaan yang mana seseorang itu dapat memiliki sesuatu pakaian dengan keadaan yang halal yang dibenarkan oleh syariah. Sama ada dia beli dengan duit yang halal, ataupun dia dapat hadiah, orang hadiahkan dia kain, ataupun dia pinjam dengan seseorang pakaian tersebut. Amma law ghasabahu, adapun kalau dia mencuri daripada pakaian, ataupun dia membeli pakaian dengan wang yang haram, naam, sama ada dia mencuri ataupun dia membeli pakaian itu dengan wang yang haram dan sebagainya, adakah sah solatnya? Maka Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan, man shalla bi thawbin maghsubin sahhat salatuhu ma'al ithm. Ataupun para ulama fikah mengatakan dia punya solatnya diterima, akan tetapi dia berdosa kerana memakai daripada pakaian yang tidak halal. Naam, maka menggunakan pakaian yang halal digunakan ini bukanlah salah satu daripada syarat sah, akan tetapi ianya mendatangkan dosa bagi orang yang solat dengan pakaian yang tidak halal digunakan, ataupun dicuri pakaian tersebut, ataupun dibeli dengan harta yang haram. Naam. Kemudian syarat yang seterusnya, wajib menyucikan pakaian badan dan tempat solat dari najis. Wajib menyucikan pakaian badan dan tempat solat dari najis. Naam. Hendaklah seseorang yang ingin bersolat itu dalam keadaan suci daripada najis. Tadi kita sebutkan hendaklah dia suci daripada suci daripada najis. Maksudnya baju dia kena bersih, badan dia kena bersih, dan tempat solat dia juga
kena bersih. Al-maqsud bin najasah huna, yang dimaksudkan suci daripada najis adalah najis-najis yang tidak dimaafkan. Adapun najis yang dimaafkan, kalau ada pada tubuh badannya ataupun bajunya, maka solatnya masih sah. Wan najasah fil asl hiya kulli mustaqdar. Najis ini adalah setiap perkara yang kotor daripada segi bahasa, akan tetapi daripada segi syarak, setiap perkara yang kotor yang menghalang daripada penerimaan solat, daripada solat itu menjadi sahih. Apabila tidak ada perkara-perkara yang membolehkan dia solat dalam keadaan itu. Adapun kalau orang itu tidak mempunyai air ataupun tanah untuk beristinja masalan, jadi dia terpaksa solat dalam keadaan najis, ataupun solat solat dalam keadaan najis, wa asabatu najasa la yatakhallas minha, yakni dia tak mampu untuk nak membersihkan badannya daripada kotoran tersebut, najis tersebut, maka kita akan mengatakan solat dalam keadaan kamu itu, akan tetapi nanti kamu kena qada balik, kamu perlu untuk mengulangi daripada solat tersebut, yang mana kita panggil solat hormat waktu, ataupun dalam bahasa Arabnya solat faqidu tahurain, orang yang solat dalam keadaan tidak mempunyai air dan tanah untuk bertayamum. Nah, kemudian perlulah diulangi solat tersebut. Kemudian menyucikan pakaian. Dan pakaian ini, apa yang dinamakan pakaian yang diterangkan oleh ulama fiqh adalah setiap apa yang digalis oleh orang yang solat itu. Setiap apa yang di-carry, yang ni sebagai contoh, yakni al-thawb daripada segi fiqh ini bukan hanya pakaian, akan tetapi apa-apa yang kita carry sewaktu kita menunaikan solat. Kupiah kita, kalau orang tu ada pakai spek dia kena suci daripada najis. Kalau dia ada pen dia kena suci daripada najis. Hatta siwak, iaitu miswak dia, kalau dia carry miswak pun, miswak dia kena suci daripada najis. Dia punya ridak, kalau dia ada ridak, kena suci daripada najis. Kalau dia ada pakai khatam, ada pakai Allahumma salli ala Muhammad, pakai ring, pakai cincin, pun kena suci daripada najis. Naam. Setiap apa yang dibawa oleh orang yang solat itu akan dikira sebagai pakaiannya. Maka setiap perkara yang ada di tubuh badannya itu hendaklah suci daripada najasah. Naam, wa kadza taharatul badan, begitu juga dengan tubuh badan, ataupun begitu juga dengan tubuh badan. Kita sebutkan tubuh badan kena bersih, dan bukan yang dimaksudkan di tubuh badan itu bersih bukan hanya daripada segi luaran, akan tetapi juga dari segi dalaman, iaitu sebagai contoh dalam telinga, ataupun dalam mulut, ataupun dalam hidung, ataupun dalam mata dan sebagainya. Sebagai contoh, katalah lidah, gusi dia sensitif, jadi sebelum dia nak solat, dia guna miswak yang agak kasar ataupun keras, yang menyebabkan darah dalam mulutnya, maka hendaklah dia komor mulut dia tu, kerana darah itu adalah najis. Maka kalau dia solat dalam keadaan gusinya berdarah, maka solatnya tidak sah, dan ini satu perkara yang perlu diambil perhatian. Kalau kita tahu kita punya gusi sensitif, kita pakai miswak tu lebih awal, supaya apa, kalau ada darah kita sempat untuk nak komor dulu sebelum menunaikan solat. La ilaha illallah. Naam. Dan tempat yang dimaksudkan suci tempat kita solat itu daripada najis adalah tempat yang mana kita letakkan anggota tubuh badan kita sewaktu solat. Bila kita nak sujud, tempat kita nak letak dahi kita tu kena bersih, tempat kita nak letak hidung kita kena bersih, tempat kita nak letak tapak tangan kita kena bersih, tempat untuk kita letakkan lutut dan ibu jari kaki kita pun kena bersih. Tapi untuk nak solat berdekatan dengan tempat yang najis itu adalah makruh. Maka kalau boleh, kita cari tempat yang bersih dan suci. Adapun kalau terpaksa, maka kita make sure tempat kita nak letakkan daripada anggota sujud kita itu hendaklah diletakkan di tempat yang bersih. La ilaha illallah wa yajib. Naam. Kalau kita berjumpa dengan orang lain pun, kita akan cuba sedaya upaya untuk membersihkan tubuh badan kita. Kita cuba agar supaya tubuh badan kita ini nampak presentable, apatah lagi apabila nak berjumpa dengan Allah Subhanahu Wa Taala, hendak bermunajat kepada Allah Subhanahu Wa Taala, hendaklah kita pastikan bahawa daripada hujung rambut hingga hujung kaki kita itu bersih dan suci daripada segala kotoran. Naam.
La ilaha illallah. InsyaAllah pada pengajian yang akan datang kita akan bahaskan tentang syarat sah solat yang terakhir, iaitu hendaklah seseorang itu ataupun kita habiskan, insyaAllah kita habiskan lagi satu. Yang terakhir ini adalah wajib berdiri di dalam solat fardu bagi yang mampu. Hendaklah berdiri bagi yang mampu untuk solat, sama ada dia boleh berdiri dengan sendiri ataupun dia memerlukan pertolongan sesuatu perkara sehingga dia boleh berdiri. Iaitu kebolehan untuk berdiri itu bukan hanya bergantung dia boleh berdiri sendiri, akan tetapi kalau katalah dia boleh berdiri dengan tongkat, maka hendaklah dia berdiri dengan tongkat. Sama ada solat fardu, adaan atau qadaan ataupun i'adatan. Naam. Yang dimaksudkan dengan berdiri itu adalah berdiri di atas kedua kakinya. Wal qudrah huna la Naam. Jadi kalau katalah dia boleh berdiri, katalah dia tak mampu berdiri dengan sendirinya, tapi dia boleh berdiri dengan tongkat ataupun dia boleh berdiri dalam keadaan dia sandar dekat dinding, maka di sini dibolehkan untuk dia bersandar di dinding. Adapun orang yang boleh berdiri tanpa bersandar, maka makruh ataupun tidak dibolehkan untuk dia sembahyang dalam keadaan sandar di dinding. Naam. Disebutkan dalam hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam, salli qa'iman, salatlah kamu dalam keadaan berdiri, fa illam tastati' fa qa'idan, kalau kamu tak mampu untuk salat dalam keadaan berdiri, hendaklah kamu duduk, dan kalau kamu tak mampu untuk untuk salat dalam keadaan duduk, hendaklah kamu salat dalam keadaan berbaring. Ini kewajipan untuk berdiri di dalam salat ini adalah yang terkait dengan salat fardu. Adapun salat nafil boleh untuk dia salat berdiri ataupun duduk, seperti yang disebutkan dalam hadis, anna lil qa'idi nisfu ajril qa'im, bagi mereka-mereka yang salat duduk sedangkan mereka boleh berdiri, mereka akan dapat separuh daripada pahalanya. Maksudnya dibolehkan, cumanya pahalanya separuh sebab dia semayang duduk. Katalah orang tu dia jadi malas dan sebagainya, tapi dia tak nak tertinggal daripada solat-solat sunat yang biasa dilakukan, maka dia solat dalam keadaan duduk. Ataupun kadang-kadang orang yang telah berumur dan sebagainya, ya ini kalau dia nak solat banyak-banyak, kadang-kadang dia solat banyak-banyak sebelum solat fardu. Bila time solat fardu dia dah tak mampu nak solat dalam keadaan berdiri, maka di sini kita katakan dia bila solat sunat solat duduk, tapi bila solat fardu berdiri. Jangan sampai kita banyak solat sunat sebelum solat fardu dalam keadaan berdiri, bila tiba solat fardu khalas kita dah penat, kaki kita dah tak mampu untuk berdiri. Aula di sini untuk kita save energi kita untuk solat berdiri sewaktu solat fardu. La ilaha illallah. Naam. Maka di sini sewaktu solat yang syarat sah solat adalah untuk kita berdiri sewaktu sembahyang fardu. Bila tak boleh berdiri dengan tegak, katalah kita kena bongkok dan sebagainya, maka pada waktu itu kita boleh bongkok. Kalau tak boleh nak bongkok, maka kita boleh solat dalam keadaan duduk. Kalau kita tak mampu untuk solat dalam keadaan duduk, kita solat dalam keadaan berbaring, sama ada di bahagian kiri ataupun di bahagian kanan. Kalau tak boleh nak solat berbaring ke arah kiri ataupun kanan, maka hendaklah kita baring dalam keadaan terlentang. Naam. Jadi kalau sembahyang dalam keadaan terlentang, macam mana nak rukuk dan sujud? Kita katakan, yakni bila nak rukuk dan sujud, kita gerakkan kita punya kepala. Kita gerakkan kepala. Kita buat isyarat sewaktu rukuk, dan sewaktu sujud itu kita lebihkan. Kita lebihkan lagi, yakni tunduk dalam keadaan lebih sikit. Kita kedepankan kepala kita tu lebih daripada apa kita kedepankan sewaktu rukuk. Dan kalau seseorang itu tak mampu juga untuk nak menggerakkan tubuh badannya, waliyadzubillah tabaraka, katalah dalam keadaan dia tak boleh nak gerakkan tubuh badan dia, hatta kepala dia pun tak boleh. Jadi apa yang dilakukan, iaitu dia bayangkan yang dia ni solat, yakni dia bayangkan, yakni dia angkat takbiratul ihram dengan niat, kemudian dia berdiri, kemudian dia bayangkan dia baca Fatihah. Hatta kalau dia tak boleh nak gerakkan lidah dia, yakni dia bayangkan bacaan surah Fatihah tersebut, kemudian dia bayangkan rukuk, bayangkan i'tidal, bayangkan sujud, bayangkan duduk di antara dua sujud sampailah habis salat. Sampailah habis salat biqalbihi, walakin la yanbaghi lil mu'min. Kerana apa? Kerana salat ini merupakan satu perkara yang sangat penting, yang mana tidak patut untuk seorang mukmin itu untuk meninggalkannya. Dan ini satu perkara yang perlu kita ambil berat
terutamanya bagi orang-orang yang menjaga orang sakit. Kerana orang sakit itu bila dia dah sakit, terkadang dia tak mampu untuk nak buat perkara-perkara tersebut dengan sendiri. Yakni untuk membersihkan tubuh badan dia, untuk mengambil wuduk, untuk yakni mengarahkan badannya ke arah kiblat, ataupun untuk membuat persiapan untuk salat. Jadi kita yang berada berdekatan dengan orang-orang yang sakit ataupun menjaga kepada mereka, kita yang perlu adakan semangat tersebut dalam diri kita. Jangan pula kita malas, susah dan sebagainya. Sebab apa? Sebab tak patut untuk seseorang itu selagi mana dia masih berakal untuk meninggalkan solat ataupun terlepas daripada menunaikan apa-apa solat fardu. Qala sahibu Zubat wala yajuzu tarkuha liman aqal. Tidak diperbolehkan untuk meninggalkan solat itu selagi mana orang itu berakal. La ilaha illallah. Kerana apa? Kerana sakit ini bukan satu tiket untuk meninggalkan solat. Kadang-kadang kita sakit kepala sikit je, khalas, tinggal solat. Sakit gigi, tinggal solat. Sakit ni, sikit sakit menjadikan asbab untuk tinggalkan solat. Sedangkan Allah Subhanahu Wa Taala menceritakan hatta di dalam Quran bagaimana nak solat dalam keadaan berperang. Yakni hatta dalam keadaan takut, solat tidak boleh ditinggalkan. Solat dalam keadaan berperang dan sebagainya tidak boleh ditinggalkan, apatah lagi dalam keadaan aman, apatah lagi dalam keadaan kita hanya solat sikit, kadang-kadang mengada yang lebih. Jadi hendaklah kita tanamkan dalam hati kita itu sifat untuk mengagungkan segala perintah Allah Subhanahu Wa Taala, mengagungkan daripada perintah Allah Subhanahu Wa Taala, sehingga tidak ada perkara yang lebih penting yang kita utamakan melainkan daripada perintah Allah Subhanahu Wa Taala, dan secara khususnya adalah as-salah di awal waktu dan sebagainya. Allahu Taala alam. Semoga Allah Subhanahu Wa Taala terima daripada segala amalan kita, dan insya-Allah pada pengajian yang akan datang kita akan masuk dalam bab rukun as-salah insya-Allah taala. Semoga Allah Subhanahu Wa Taala tambahkan ilmu kita dengan ilmu yang bermanfaat, manfaatkan kita dengan ilmu yang diberikan taufik untuk kita beramal dengan apa yang diperdengarkan, dan semoga Allah Subhanahu Wa Taala jadikan kita daripada hamba-hamba yang mempunyai ilmu yang bermanfaat, yang mana dengan ilmu bermanfaat itu akan mendatangkan keridhaan Allah dan akan menggembirakan hati Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ala hadiniyah kulliniya salihah jami' akhiratud dunya al akhirah wa ila hadratin nabi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Al-Fatihah. ربنا انفعنا بما علمتنا ربي علمنا الذي ينفعنا ربي فقهنا وفقه أهلنا وقرابات لنا في ديننا مع أهل القتر أنثى وذكر ربي وفقنا وفقهم لما ترتضي قولا وفعلا كرما وارزق الكل حلالا دائما وأخل أتقياء علماء نحظى بالخير ونكفى كل شر ربنا واصلح لنا كل شؤون وأقر بالرضا منك العيون واقض عنا ربنا كل الديون قبل أن تأتينا رسل المنون واغفر واستر أنت أكرم من ستر وصلاة الله تغشى المصطفى من إلى الحق دعانا والوفاء بكتاب فيه للناس شفاء وعلى الآل الكرام الشرفاء وعلى الصحب المصابيح الغرر اللهم اهدنا بهداك واجعلنا ممن يسارع في رضاك ولا تولنا وليا سواك ولا تجعلنا ممن خالف أمرك وعصاك وحسبنا الله ونعم الوكيل ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم والحمد لله رب العالمين. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.